استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Off kan? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kasihi sekalian, bagi mencari keberkatan dan keredaan Allah dalam majlis ilmu kita ini, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita ke hadrat ilahi. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, menjadikan kita insan yang akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan insan yang sentiasa berlumba-lumba mencari keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup kita di alam yang fana ini hanyalah sementara, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih jauh dan lebih besar nikmatnya di alam yang akan kita tempuhi tatkala kita diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung pembacaan kita, sedikit perkongsian dalam kitab ini, iaitu berkaitan dengan sambungan daripada tajuk yang dahulu. Muka buka tajuk yang baru sedikit hari ini, iaitu berkaitan dengan taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah di antara topik yang akan kita sama-sama telusuri dan sama-sama kita hayati. Semoga ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Iaitu kerana kedua-dua ini adalah perkara yang besar, iaitu ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dan juga dipanggil sebagai kecintaan hamba kepada Tuhannya. Seorang hamba yang mengaku hamba, maka ia mesti mempunyai dua rasa kepada Tuhannya, iaitu rasa ketaatan kepada Tuhan yang tidak berbelah bagi. Ini kita kena faham,
iaitu rasa ketaatan kepada Tuhan yang tidak berbelah bagi. Kita boleh taat, kita boleh patuh, kita boleh ikut peraturan di dunia ini, atau apabila ketua atau bila ada dipanggil sebagai majikan atau tuan, sayyid, boleh letakkan peraturan kepada kita, kita boleh ikut. Dunia ini pun ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada dia punya lunas-lunas yang perlu kita turuti, tak salah. Tetapi ketaatan kepada Tuhan ialah ketaatan mutlak yang tidak berbelah bagi. Itu dari sudut kata dalam ilmu tasawuf, iaitu ilmu sufi, menyerangkan kepada kita, iaitu apabila seorang itu meletakkan kalimah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan, la ilaha illallah, iaitu dia memberikan penyaksian, dan penyaksian itu bukan penyaksian yang main-main, iaitu penyaksian yang besar. Aku janji manusia hamba dengan Tuhannya, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, segala-galanya diserahkan, maka dia wajib untuk mentaati tanpa berbelah bagi. Kerana apa? Kerana ada ketika manusia dia taat tetapi dia rasa ragu-ragu dalam ketaatan. Perasan tak? Dia taat tapi ragu-ragu dalam ketaatan. Itu boleh berlaku dalam bab dunia, dalam bab duniawi. Peraturan cakap begini, tapi aku tengok macam lain dia pemahaman dia. Contohnya undang-undang cakap begini, tapi lain dia punya kesan dia. Ataupun hari ini dah ditetapkan begini, tapi tak jadi pun, boleh ragu-ragu. Itu dalam umur duniawi, dalam perkara-perkara dunia. Kerana undang-undang atau peraturan yang digubal oleh manusia ada padanya kelemahan, ada padanya kekhilafan, ada padanya kekurangan. Kerana itu adalah manusia yang gubal. Min makhluk, iaitu daripada makhluk. Akan tetapi sebut tentang ta'ah ataupun ketaatan kepada Tuhan, kepada Rabb, kepada Ilah. Tatkala kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ketaatan yang diserahkan itu disebut dalam ilmu tauhid, iaitu ketaatan yang tidak berbelah bagi. Maksudnya, walaupun perkara itu tak logik di akal, walaupun perkara itu tak rasakan bahawa memang tak masuk di akal, tetapi ketaatan daripada Allah adalah tidak berbelah bagi, maka wajib untuk kamu taat, wajib untuk kamu ikut, wajib untuk kamu tidak untuk menolaknya. Kerana ada ketika akan dimainkan oleh golongan-golongan yang hendak menolak ketaatan kepada Allah dengan bawa manusia kepada suatu benda yang Allah kurniakan kepada manusia. Ini kita bahaskan sedikit tentang ketaatan kepada Allah. Kerana bila manusia nak digoyangkan ketaatan kepada Allah, dia akan diusik satu benda yang Allah juga kurniakan, iaitu akal. Iaitu akal. Akal ini adalah satu hukum akal, iaitu bagaimana Allah kurniakan akal kepada manusia untuk manusia berfikir. Manusia berfikir. Kita sombong dengan ilmu kita. Kita kadang-kadang hari ini rasa megah dengan ilmu akal kita, tapi kita terlupa dan kurang sedar itu adalah kurniaan Allah. Kadang-kadang logik akal dimainkan oleh manusia untuk menolak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tatkala manusia dalam hukum miras, dalam hukum faraid, dalam hukum pusaka. Dua perempuan, satu bahagian lelaki. Dua perempuan, satu bahagian lelaki. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau kita fikir balik, zaman sekarang atau zaman bila-bila pun, lelaki dengan perempuan, kenapa ada dibezakan bahagian mereka? Adakah lelaki ini manusia yang tak makan banyak, perempuan manusia yang makan sedikit? Adakah lelaki ini lebih besar demi tempat daripada itu? Macam-macam akan dibangkitkan supaya golongan ini menunjukkan jangan taat kepada Islam, jangan taat kepada tuntutan Allah, perintah Allah, ikut logik akal. Perempuan lelaki sama, jangan diikutkan faraid sangat. Itu supaya akal manusia akan trigger. Betul lah, mana boleh ikut hukum
Tuhan semata-mata. Kalau dua lelaki, satu perempuan. Hari ini, dua perempuan bahagian perempuan, satu bahagian lelaki. Kan itu nampak macam tak adil. Kalau adil maksudnya sama rata, sama rasa, baru adil. Tak diakalkan. Jadi kalau kita lihat balik kepada ketaatan kepada Allah, maka kita akan taat. Kalau Allah perintahkan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kalau akhir sekali ada bahagian harta yang nak diwarisi secara pusaka atau secara faraid, maka dua wanita punya bahagian sama dengan bahagian lelaki, tidak ada ronding di situ. Kena ikut. Walaupun logik akal kita fikir begitu. Sama juga isunya besar sebenarnya. Isunya zaman sekarang ni lain macam. Tapi kita cerita secara akademik, secara ilmiah. Contohnya, orang mula bangkitkan bila hari ini na'udzubillah min zalik, membangkitkan tentang isu hukum, tentang ta'adud az-zawjat, iaitu lelaki berkahwin lebih daripada seorang wanita dalam keadaan kahwin poligami. Wanita ada golongan yang mungkin mempersoalkan kenapa lelaki dibenarkan kahwin. Adakah hari ini lelaki ingat lelaki ada perasaan, apa perempuan tak ada perasaan ke? Lelaki ada syahwat, betul. Kata hari ini takut dari zina. Apa perempuan tak ada syahwat ke untuk bawa pada zina? Dia bawa semua kepada equality dalam gender. Kenapa? Kerana benda itu adalah kehendak akal boleh berfikir. Jadi kalau hari ini perempuan disekat, lelaki pun sama juga perlu disekat. Tak boleh hari ini ada begitu. Nampak tuan-tuan? Nampak? Di situ dibawa kepada hukum akal supaya ketaatan manusia ini ada padanya berbelah bagi kepada Tuhan. Kalau orang yang goyah imannya, dia akan berfikir, betul juga kan, betul juga. Kita tidak nafikan bahawa ada, jika manusia itu berlaku salah, maka ada kesalahan di situ. Tetapi hukum tetap hukum. Tapi yang bahayanya, tatkala hukum itu adalah suatu yang dipersoalkan, menyebabkan ketaatan kepada hukum itu bawa kepada goyangnya. Jangan. Kerana bila manusia sebut pasal hukum, zalikal kitabu la raiba fi. Allah sebut dalam itu, zalikal kitabu la raiba fi. Ikut kata para ulama tafsir menyebut, kitab itu kembali kepada Quran. Dan apa isi dalam Al-Quran? Isi dalam Al-Quran ialah hukum hakam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum hakam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala la raiba fi. Tidak ada padanya keraguan walaupun sedikit. Kalau terdetik dalam hati kita keraguan, maka istighfar, kembali ke jalan Allah. Jangan la raiba fi, tidak ada padanya keraguan. Keraguan dari sudut pelaksanaan, keraguan dari sudut hikmah, keraguan dari sudut kesan, tidak ada keraguan la raiba fi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga orang hari ini yang ragu-ragu ketaatan kepada Allah. Bila Allah firmankan kepada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini kesan di antara yang besar, ialah tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjauhkan manusia daripada apa? Perkara-perkara buruk dan keji. Lalu dia soalkan, aku ini semayang, tapi tetap buat perkara mungkar. Macam tak betul dia ayat ni. Nampak? Disoalkan. Macam tak kenanya ayat ni. Kerana solat tetap buat perkara mungkar. Solat tetap buat perkara yang Allah larang. Maka dia kata ayat tadi, patutnya solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Menolak ataupun menghalang manusia daripada melakukan perkara keji dan perkara buruk. Maka dia kata solat itu macam tak ada kesan, tak ada faedah. Maka dia ragu-ragu dengan kesan solat. Jangan ragu-ragu, teruskan solat. Minta hidayah panduan daripada Allah. Dan jangan ragu-ragu dengan setiap hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu disebut kepada kita, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, Al-Quran ini, yang dalamnya hukum hakam Allah, tidak ada padanya raib, iaitu keraguan padanya. Maka wajib untuk kita taat. Tetapi kalau hukum yang dibuat oleh manusia, akan ada padanya keraguan, akan ada padanya kekhilafan dan kelemahan. Kalau takkan berlaku pindaan kepada hukum-hukum dunia. Undang-undang yang digubal setinggi mana pun tetap juga boleh diubah peruntukan tersebut. Boleh dilakukan pindaan. Kenapa? Kerana akan sampai ketika yang hukum tersebut mungkin dah tak valid, mungkin dah tak serasi dengan keadaan semasa,
maka dilakukan pindaan dengan lunas dan caranya. Tapi hukum hakam Allah daripada awal kerasulan Nabi membawa wahyu sampai sekarang tidak ada padanya perubahan. Itu beza. Jadi itu kita balik kepada istilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan kepada kita mahabbah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mahabbah? Dipetikkan kepada kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 31. Dia combinekan atau dia gabungkan. Tuan-tuan boleh buka, tapi ayat ini selalu dibaca kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat itu dicampurkan atau digabungkan dua kecintaan, iaitu dua suruhan untuk mencintai. Yang pertama ialah suruhan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kamu cinta kepada Allah tak lengkap melainkan syarat dah dipenuhi. Apa syaratnya? Cinta kepada Rasul dan ikut jalan Rasul, barulah akan dapat kecintaan daripada Allah. Karena itu disebutkan kepada kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata pengarang? Dalam bab mahabbah ini kita akan bincangkan selepas ini. Apa kata pengarang? Ketahuilah bahawa mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bererti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun mahabbah Allah kepada hambanya adalah pemberian nikmatnya kepada hamba itu berupa keampunan. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Maksudnya ialah mahabbah Allah, mahabbah hamba kepada Tuhannya. Iaitu kita ini dalam bahasa mudah, kita inilah hamba. Kita inilah abid. Kita ialah abid. Kita ini tuan-tuan dan puan, kita janganlah kita lupa ingatan untuk diri saya khususnya. Semegah mana, sehebat mana kita di dunia ini, sebesar mana jawatan pun, sebenarnya kita sama sahaja. Iaitu kita ialah hamba Allah. Dan darajat kita ialah darajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma adalah sedikit yang Allah pinjamkan di dunia ini bersifat sementara untuk kita. Gelaran, jawatan, kuasa, harta dan sebagainya. Allah pinjamkan dalam keadaan pelbagai kepada hamba-Nya. Tapi akhirnya semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan statusnya hamba. Dalam keadaan statusnya hamba. Kerana itu tuan-tuan dan puan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan statusnya hamba. Kerana itu buktinya apa? Tatkala ditalqinkan, disebutkan dengan nama wahai hamba Allah fulan bin fulan. Wahai hamba Allah fulan bin fulan. Maksudnya disebutkan dengan nama Allah. Nama Allah dengan nama sebagai gelaran hamba Allah. Jadi maksud mahabbah ke hamba kepada Tuhan berupa dua, iaitu ketaatan dan kepatuhan. Macam kita sebutkan yang awal tadi, iaitu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keraguan. Begitu juga dengan Rasul, mahabbah kepada Rasul, iaitu patuh kepada Rasul tanpa sebarang keraguan. Di akhir zaman ini, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang Allah kasihi, banyak keraguan-keraguan ditimbulkan dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Banyak keraguan ditimbulkan dalam hukum hakam Allah. Kenapa? Kerana nak diusik, nak digoyahkan keimanan manusia kepada Tuhannya. Nak digoyahkan keyakinan manusia kepada Tuhannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan ragu-ragu. Buka saja dalam Quran, awal ayat disebutkan tadi, jangan ada sebarang keraguan dalam perintahku. Dalam menuruti perintahku, jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, bermaksud kamu tidak menuruti keseluruhannya. Tetap begitu juga dikatakan bahawa mahabbah Tuhan kepada hamba-Nya berupa satu yang besar, iaitu berupa keampunan Allah kepada hamba-Nya. Tuan-tuan, benda yang paling besar ialah apa? Kalau kita kata benda yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar. Kalau tanya kepada kita, kurniaan Allah yang paling besar apa dia?
kurniaan Allah yang paling besar. Kurniaan Allah yang paling besar. Jangan kita kata, saya kurniaan Allah yang paling besar, saya rasa ialah Allah kurniakan saya anak-anak yang soleh. Itu bagus. Kurniaan Allah itu. Apa kurniaan yang paling besar? Kurniaan Allah yang paling besar yang saya idamkan ialah alangkah bagus kalau saya dapat dirikan masjid. Bagus, alhamdulillah. Apakah kurniaan Allah yang paling besar? Dia sebut-sebut. Tak salah tuan-tuan. Tapi sebenarnya kurniaan Allah yang paling besar dalam kehidupan hamba-Nya, satu paling besar, berupa keampunan daripada Allah. Keampunan daripada Allah. Kenapa keampunan daripada Allah itu kurniaan yang paling besar? Kerana kehidupan manusia tidak lekang dan tidak hilang daripada sebarang bentuk kemaksiatan. Dan timbal balik daripada kemaksiatan itu nak dihapuskan dengan satu saja, iaitu dengan keampunan daripada Allah. Kalaulah dikurniakan hamba ini harta yang banyak, apa yang diminta Tuhan bagi, tapi Tuhan tak bagi keampunan, hidup manusia ini dalam keadaan kegelapan. Kerana itu satu titisan, kata para ulama, satu detik titis keampunan dalam kehidupan manusia ini menyebabkan manusia ini merasakan bahawa dapat saja keampunan, ya Allah, aku nak tinggalkan dunia, terus pergi menghadap Engkau. Yang kita nak kejar dalam dunia ini adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tanda Allah sayang, mahabbah Allah kepada hamba-Nya. Tuan-tuan, siapa boleh jamin yang kita mohon doa kepada diri kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ataupun kita doa rabbighfir li dzunubi, kita doa-doa dalam majlis Rasul, dalam majlis-majlis kita doa rabbighfir li dzunubi, ya Allah, kita doa-doa. Siapa yang boleh jamin yakin Allah dah hantar kepada dia keampunan? Kita tak tahu. Yang tugas kita mohon keampunan pada Allah dan yakin Allah akan ampuni. Tapi jaminan belum tentu. Kita boleh yakin, aku buat dosa, Allah suruh minta ampun, aku mohon ampun, aku yakin Allah akan ampuni. Tapi jaminan belum tentu, kerana hak mengampunkan itu ialah tanda mahabbah Allah kepada hamba-Nya, dan Allah hari ini simpan akan kerahsiaan tersebut. Kalau Allah dah kita dah tahu Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan, bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Kerana itu tuan-tuan dan puan sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, tanda keampunan itu ada besar, ada tandanya. Orang banyak tanya apakah di antara tanda-tanda keampunan, di antara yang digariskan para ulama mengingatkan kepada kita, tanda keampunan Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama, yang paling besar, keampunan Allah kepada hamba-Nya ialah kalau Allah dah ampunkan dosa hamba itu, maka hamba itu akan tidak mengulangi dosa tersebut. Itu tanda paling besar. Itu hamba tidak akan mengulangi. Kenapa? Kerana Allah sayang pada hamba ini, Allah tak nak dia buat dosa lama. Dosa itu Allah dah ampunkan. Dosa itu Allah dah ampunkan. Tetapi na'udzubillah min dzalik, kalau seorang itu dalam keadaan yang hari ini masih berterusan melakukan dosa, masih wajib untuk dia, wajib untuk dia perbaharui taubatnya. Wajib untuk dia mohon keampunan. Kerana kalau masih lagi berterusan melakukan dosa, itu bukan tanda ada keampunan dari Allah. Kerana Allah kalau ampunkan dosa, Allah akan selamatkan manusia ini tadi. Dan Allah kalau nak selamatkan manusia ini, Allah takkan letakkan dia, ataupun Allah tak akan beri kepada dia peluang untuk kembali balik. Tapi kalau dia masih lagi tercari-cari dosa lama, dia masih lagi rasa nak buat dengan dosa yang lalu, maka ada kehilaman, ada kelemahan, ada kekurangan dalam dia punya permohonan keampunan, dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di antara kurniaan yang paling besar ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah Allah kasihi, Nabi Adam alaihi salam, kita punya moyang rasul kita yang paling utama, yang awal sekali, mendambakan satu daripada Allah, iaitu keampunan daripada Allah. Keampunan daripada Allah. Semua kita mendambakan keampunan daripada Allah, kerana itulah petanda besarnya mahabbah Allah kepada hamba-Nya. Dan disebut juga kepada kita, dikatakan bahawa
jika seorang hamba itu tahu kesempurnaan hakiki hanya milik Allah dan setiap kesempurnaan yang dia lihat daripada dirinya atau orang lain adalah berkat daripada Allah jua, tentu cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepadanya dan suka sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mahabbah itu terwujud dalam bentuk taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Maksud di sini pengarang Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya tatkala seorang itu ada sesuatu yang Allah benihkan dalam hati, suntik dalam hatinya, iaitu apa? Dia pandang sesuatu saja teringat Allah. Tengok ini teringat Allah. Oh, tinggi tu Ustaz martabat. Memang tinggi martabat. Lihat sesuatu teringat Allah. Lihat ini teringat Allah. Lihat sana teringat Allah. Subhanallah. Kita ada tak tahapnya tuan-tuan? Tengok ini teringat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini teringat Allah. Belum tahap itu, diri saya mungkin kadang-kadang tak ada tahap itu. Kadang-kadang kita lihat ini, kita jadi bangga pula. Tengok kereta kita, kita bangga. Tengok rumah agam kita, kita bangga. Kita bangga. Tapi kalau kita rasa syukur, lain. Syukur itu yang membawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan tidak bawa manusia untuk ingat Allah. Kesyukuran membawa manusia untuk mengingati Allah. Beza bangga dengan syukur. Karena tu bila seorang itu bangga, maka dia akan menyebut-nyebut tentang dirinya. Siapa yang ini? Ini usaha aku. Siapa yang ini? Oh, ini titik peluh aku. Siapa yang ini? Ini aku. Semuanya kembali kepada aku. Tapi kalau seorang yang syukur, dia tak akan kembali kepada aku. Ana. Tetapi dia akan kembali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hadza min fadli Rabbi. Dia diajar kepada kita, hadza min fadli Rabbi. Ini semua kelebihan daripada Tuhan aku, Allah diberikan kepada diriku. Itu kesyukuran. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Lalu sebelah orang kata cantik kereta baru ji. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Syukur. Ni lalu kereta cantik kereta ji. Memang ini baru keluar. Ni dia pun ceritakan. Ni hasil titik peluh saya ni. Tuan-tuan, ucapkan alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah. Itu tak salah kerana beza di antara kebanggaan dan kesyukuran. Seorang yang berbangga, dia akan sentiasa dalam keadaan sebut dirinya. Tapi kalau seorang yang bersyukur, dia akan sentiasa menyebut tentang Allah. Yang dia ajar kepada kita, jangan sebut diri, tapi sebut Allah. Oi, pandai-pandai anak awak. Semua belajar bagus-bagus. Seimbang dunia ukhrawi. Alhamdulillah, Allah kurniakan anak yang soleh begini, syukur. Alhamdulillah. Saya pun ada bahagian saya juga, Allah uji. Tapi Alhamdulillah Allah kurniakan begini. Setiap benda didahulukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyukuran. Tapi tak kala manusia masuk kebanggaan, bahaya. Datang kata para ulama mengingatkan apa itu kebanggaan? Bila datang padanya suatu kenikmatan, suatu benda yang besar, dia gembira. Datang kepadanya ujian, dia dalam keadaan yang sedih. Itu orang bila nak diuji saja dengan satu ujian, disorok. Tak nak cerita dengan orang. Tapi bila dapat kenikmatan, dapat benda besar, habis dia ceritakan kepada orang. Itu orang yang wahya'ayadzubillah, dalam hatinya ada unsur fakhur, iaitu unsur bangga. Dan orang yang bangga ini ada satu sakit yang macam selalu kita dengar ulama ingatkan kepada kita, iaitu apa dia sakit tu? Penyakit dipanggil sebagai sifat yang bahaya, akhlak mazmumah yang bahaya, iaitu sum'ah. Apa dia? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Iaitu suka mendengar benda yang syok, yang hebat-hebat, orang labungkan pada diri dia. Itu. Kan tu penyakit ini bahaya. Tapi orang yang syukur, dia tidak ada sum'ah. Orang yang hamba Allah yang bersyukur, dia tidak akan ada sum'ah. Walaupun mungkin sama yang ada pada orang yang bangga dengan orang yang syukur. Tapi orang yang syukur dia tak akan sum'ah. Dia tidak suka kepada sum'ah. Malah dia akan rasa risau dan pelik
orang puji dia. Tapi kalau orang yang berbangga, dia ada sum'ah. Kenapa sum'ah? Sum'ah yang datang pada perkataan sama'ah, iaitu mendengar. Dengar apa? Suka dengar orang puji. Ada tak orang yang begitu? Ada. Ya, akhir zaman kadang-kadang kita, saya yang lemah ini pun suka begitu. Suka dipujian. Sedangkan orang Melayu kita dah sebut macam mana? Apa nama dia, hidup bukan kerana puji, mati bukan kerana keji. Wah, sedap dia punya kata-kata kan. Jangan kita takut dengan kejian manusia. Jangan kita takut dengan fitnah dan kejian manusia. Takkan menyebabkan kita ini hina di sisi Allah kalau kita orang yang benar. Nabi dikeji, Nabi diluta, Nabi pun dihina. Adakah Nabi hina? Wahai ya'adzubillah, insya-Allah tidak. Kerana bila seorang itu bawa panji Allah, seorang itu bawa risalah Allah, dikeji, dihina, tak lekang dia di dunia. Dia teruskan dalam keadaan yang betul. Kerana itu diajarkan kepada kita, ibu-ibu, ayah-ayah Allah rahmati. Dalam hadis Nabi, seorang sahabat datang mafhum. Sekarang kan cerita pasal hadis 40 Imam An-Nawawi kan. Antara dalam itu kalau terkandung, kalau buka lihat pendek saja. Tapi apa nama dia, panjang dia punya hikmah ni. Itu kata Rasulullah, seorang datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu kepada aku benda yang besar yang kalau aku amalkan sejahtera hidup aku. Apa? Kalau aku amalkan sejahtera hidup aku. Maka Rasulullah SAW respon dan bagi kepadanya satu, orang kata, petua. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mustaqim, dan kemudian jangan toleh kiri kanan, istiqamah di jalannya lurus, terus buat perkara tersebut. Qul amantu billah tsumma istaqim. Maka contohnya kalau seorang itu berhijrah menutup aurat. Sebelum ini dia tak tutup aurat, sekarang dia berhijrah menutup aurat. Datang orang ini komen, belum kira lagi dalam online, media sosial, pelbagai-bagai komen. Qul amantu billah. Hanya perlu sebut, aku buat ini kerana keimanan aku kepada Allah. Aku bukan buat ini kerana fashion. Aku bukan buat ini kerana aku nak popular. Aku bukan buat ini kerana aku nak orang kenal. Qul amantu billah. Katakan beriman kepada Allah. Aku buat ini kerana aku beriman kepada Allah dan aku nak keredaan Allah. Jangan toleh kiri dan kanan. Tsumma istaqim. Teruskan istiqamah. Jangan fikir apa-apa yang lain. Inilah kehidupan kita. Mungkin sebelum ini seorang itu terlibat dengan pelbagai wahya'izubillah, sumber-sumber yang haram. Cari duit dengan cara yang salah, yang macam-macam benda-benda yang haram dibuatnya, dapat duit. Tiba-tiba duduk renung, dia kata, ya Allah, ini berkat kuliah. Ini saya cerita ni kisah yang betul. Duduk, tuan-tuan, kita jangan berhenti solat. Dan hari ni solat duduk kan, duduk, tiba-tiba dia duduk, dengar kuliah, dengar, pinjamkan telinga kejap, atau buka selak-selak kitab, terbaca, dengar. Satu terjentik dalam hati. Ush, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insaf dalam hati itu. Maka dia pun henti, tinggalkan semua dia punya urusan-urusan haram yang lama. Maka dia kata, tiba masa untuk aku buat urusan yang baru. Dia tinggalkan yang lama secara total, dia buat urusan yang halal dengan cara yang baru. Kawan-kawan yang haram yang lama tu datang, ajak join. Dia kata dia tak nak buat lagi dah. Kawan-kawan dia kata, engkau ni tak nak join, kau cari benda yang halal. Kau ingat senang ke? Kau ingat senang ke? Kau dah terbiasa macam ni, sekarang kau nak buat, kau ingat senang ke? Tsumma istaqim. Jangan ragu-ragu, istiqamah. Kerana apa? Kerana kamu buat kerana Allah. Yakin, istiqamah. Tinggalkan. Kalau orang ni usik lagi, engkau, badan kau ini dah penuh dengan yang haram yang lama. Kau ingat Tuhan nak engkau lagi ke? Itu banyak, tuan-tuan. Banyak. Kerana itu menyebabkan manusia ragu-ragu untuk taubat. Kerana apa? Kerana kadang-kadang seorang itu rasa ragu-ragu dengan apa? Dengan adakah Allah menerima ataupun tidak. Jadi jangan ragu-ragu. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau kamu buat suatu perkara kebaikan, perkara hijrah,
maka jangan risau kerana semua itu kamu buat kerana Allah dan istiqamah sahaja. Kerana tu bila kita lihat kepada manusia, kita jangan ada rasa sum'ah ini tadi. Sum'ah ini suka kepada kebanggaan. Kesyukuran macam saya sebutkan tadi, kongsikan sama-sama, iaitu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang puji saja, alhamdulillah hadza min fadli rabbi, iaitu ini adalah di antara kurniaan daripada Tuhanku. Dan kalau kita lihat, iaitu dia taat kepadanya dan suka mendekatkan diri. Lihat apa sahaja mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini yang benda yang besar. Wali Allah, para golongan sufi dan ahli tasawuf, mereka lihat sesuatu, dekatkan diri kepada Allah. Akan ada nasyid, lihatlah awan yang macam mana? Kan? Subhanallah, itu Allah yang punya, kan ada lagu sahabat kita kan? Semua subhanallah, tengok sana lihat Allah, tengok sini lihat Allah. Kerana semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau melihat benda yang pelik dan jelek pun, ingat Allah tak? Ingat Allah. Ingat Allah. Bukan hari ini benda yang menarik saja, ingat Allah. Benda yang pelik, benda ciptaan Allah yang lain pada lain pun ingat Allah. Kerana tu diajar kepada kita, tak kala kita lihat sesuatu, kan? Kita lihat sesuatu, tengok orang ini kurang sihat, ciptaannya lain. Dia bukan kurang upaya, kelainan upaya contohnya. Orang kelainan upaya. Jangan dijauhi, jangan tak pandang langsung. Pandang, sebut. Apa sebutannya? Subhanakallahu khallaq. Apa dia? Subhanakallahu khallaq. Maha suci engkau, ya Allah, yang maha pencipta, yang maha mencipta. Subhanakallahu khallaq. Maha suci engkau, ya Allah, yang maha mencipta. Kalau kita lihat, jangankan manusia, haiwan Tuhan cipta pun dah kita boleh bertasbih subhanallah. Ada ikan yang rupa macam ni, ada binatang yang rupa macam ni. Kalau tuan-tuan tengok macam fakta sains, bila turun ke dalam lautan, ikan yang biasa kita tengok rupa macam ni, tapi bila makin dalam, rupa ikannya berbeza. Kenapa? Subhanakallahu khallaq, maha suci Allah yang menciptakan. Kambing kampung kita kat sini, iklimnya, dengan kambing yang duduk di gurun, dengan kambing yang duduk di tempat sejuk, sama tak ciptaan dia? Tak sama. Siapa? Subhanakallahu khallaq, maha suci Allah yang mencipta. Itu kambing. Manusia lagilah besar ciptaan Allah pelbagai. Ini dapat anak, dapat ni na'udzubillah min dzalik, ataupun tengok ni tak nak, jangan. Subhanakallahu khallaq, maha suci Allah yang mencipta. Allah mencipta semua dalam keadaan yang pelbagai. Kerana itu balik kepada tadi, mahabbah kepada Allah membawa manusia ingat kepada Tuhan. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak perlahan kan, nak berhenti. Kan berhenti tu beranjat, boleh aksiden. Tadi bawa kereta, dia tengah panas enjin tu kan, jangan mati enjin terus, rosak kereta. Kena perlahan dulu. Ustaznya pun sok cakap, tu tengah cari mana aku nak berhenti. Jadi pelan-pelan, dia tak boleh mati enjin terus, rosak enjin nanti. Kena slow sikit kan. Jadi terlebih sikit tu mohon maaf. Jadi kita balik kepada tadi, tengok ini ingat Allah, tengok ini ingat Allah. Maksudnya ialah, Ustaz, tengok isteri boleh dapat pahala ingat Allah. Boleh, apa salahnya? Tengok isteri, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah yang jadikan aku pasangan yang indah macam ni. Alhamdulillah. Ustaz, tengok suami boleh ingat Allah tak? Boleh, apa salahnya? Kenapa? Lihat suami, alhamdulillah, Allah kurniakan aku seorang suami yang begini. Syukurlah, ada kelemahan dia. Tapi aku pun bukannya sempurna. Aku sempurnakan dia, dia sempurnakan aku. Ingat Allah tak? Ingat Allah. Ustaz, tengok kereta boleh ingat Allah. Ingat Allah, alhamdulillah. Ya Allah, inilah hasil kurniaan umur yang Allah pinjamkan kepada aku. Hasil pinjaman harta yang Allah beri kepada aku. Aku beli kereta ni, alhamdulillah. Ingat Allah tak? Ingat Allah. Tengok pantai, tengok laut, lagilah boleh ingat Allah. Memang disunatkan kita untuk ingat Allah. Kan tu diajarkan kepada kita, apa sahaja yang kita lihat, ingat Allah dengan sebut subhanallah. Bahkan ditambah kepada kita dengan ayat, kalau dalam Al-Quran, subhanallah, ditambahkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Itu diajar kepada kita. Jangan kita kata,
kadang-kadang ada benda datang kepada kita ujian apa nama dia? Datang kepada kita ujian yang besar. Aduh, apa benda lah. Kadang ada orang hari ni macam-macam benda dimarahkan, dicemuhkannya. Jangan. Kerana diajar kepada kita berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tak ciptakan ini sia-sia. Adakah suatu ciptaan Allah yang sia-sia? Lalat pun Allah ciptakan tak sia-sia. Kalau ada orang yang kata, geram aku lalat. Kau tunggu hidup tak ada lalat. Susah tak hidup manusia tak ada lalat? Susah. Ada bangkai kucing depan tu. Siapa yang nak hapuskan bangkai kucing tu? Susahlah hidup ada langau ni, kacau hidup aku. Tunggu, Allah tarik. Tak ada langau lah hidup dia. Susah hidup dia. Apa kucing ni datang? Jangan semua benda. Benda yang sekecil-kecil benda pun Allah ciptakan. Ma khalaqta hadza batila. Allah tak ciptakan dalam keadaan sia-sia. Tak. Bahkan subhanaka, bahkan sebut maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, jauhkan kami daripada api neraka. Jangan ni datang kepada kita satu hujan, dan ni memang hidup menyusahkan orang. Jangan cakap begitu. Memang tak ada manfaat. Kecil, kena keluar perkataan macam-macam tak sesuai disebut dalam rumah Allah ini. Kecil-kecil tak nak, bahaya, itu kena sensor dalam rumah Allah. Disebut begitu, jangan dicemuh. Kerana ma khalaqta hadza batila. Tuan-tuan tahu tak, banyak wali-wali Allah. Ada nama kita sebut tapi tak sempat sebut dalam ini. Banyak wali-wali Allah yang awal hidupnya dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang berfoya-foya. Banyak. Tapi akhir sekali, pengakhiran hidupnya jadi apa? Wali Allah. Banyak ulama-ulama yang hebat, orang-orang yang hebat di dunia sekarang pun ada. Sekarang jadi pejuang Islam, menyebarkan agama Islam. Dulu hidupnya bagaimana? Wallahu alam, Allah saja ampuni hidupnya. Tetapi kerana itu jangan dicemuh seorang itu ketika ini, tapi bahkan kita berdoakan dia, Allah yahdika, Allah beri hidayah kepada kamu. Kita nampak kita punya seorang itu buat maksiat, ingatkan pada dia dan kata Allah yahdika, Allah beri hidayah kepada kamu. Allah yahdika, Allah yahdika, Allah beri hidayah kepada kamu. Jangan cemuh. Kerana bila kita cemuh, kita menolak. Satu ketika, sikit saja, confirm sikit dan nak habis. Jangan marah. Satu ketika buat cemuhan. Ni zaman sekarang zaman fitnah, zaman maksiat. Orang zaman sekarang cepat menghukum tapi tak nak berdakwah. Hukum cukup cepat, dakwah hanya tak nak. Zaman sekarang zaman memang tak nafikan, tapi jangan dicemuh. Kalau kita nak komen, bagi kebaikan, itu tak ada masalah. Tapi jangan dihina, jangan dicemuh. Kerana kalau kita lihat satu ketika Rasulullah tatkala balik pulang daripada cubaan berhijrah dan berdakwah daripada golongan penduduk Taif, sampai berdarah-darah Nabi SAW. Sampai datang Jibril dengan penuh rasa kesedihan, rasa kepiluhan, lihat tubuh Nabi yang suci begitu berdarah-darah. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah? Ya Muhammad, begini keadaan kau ke akhir sekali ketika kau setelah berdakwah. Begini perlakuan manusia balasan kepada engkau. Ya Muhammad, nak engkau aku ambil sikit saja daripada kekuatan sayapku ini untuk aku terbalikkan dan hempap mereka, musnahkan mereka. Nak tak? Nabi kata, jangan wahai Jibril. Kalau engkau sebut aku buat Muhammad. Kalau engkau sebut aku akan buat dengan izin Allah. Nabi kata, jangan Jibril, jangan dihukumkan mereka. Kerana apa? Akan lahir dalam kalangan manusia-manusia itu orang yang menjadi pejuang Islam. Mereka yang akan membawa risalah aku untuk memberi dakwah dan memberi sinaran hidayah kepada manusia. Jangan dibunuh, jangan diazabkan mereka. Kerana akan lahir dalam golongan itu mereka yang akan menjadi pejuang dan pembawa risalah Allah. Nampak betapa husnuzan dan betapa kuatnya Nabi punya rasa untuk orang itu kembali bertaubat. Ini kita tidak. Anak buat silap sikit, kau keluar rumah, kau tukar bin, jangan bin aku. Uish. Keluar rumah, kau jangan bin aku, buat malu je. Abang kau jadi doktor, kau jadi doktor juga. Tapi kau jadi doktor pelik-pelik. Dah, dia kata gitu. Jangan.
anak balik hari raya. Baru kau kenal hari raya. Dulu aku dah kata, aku dah haram dengan kau balik rumah aku. Kau balik, jangan salam aku dengan mak kau. Marah tuan-tuan, jangan. Ma khalaqta hadza batila. Tuhan tak ciptakan anak itu buat-buat dosa sia-sia. Mungkin Allah ciptakan dia lakukan kelemahan dan kekhilafan supaya suatu hari nanti dia akan kembali menjadi anak yang lebih soleh daripada apa yang kamu mahu dan jangkakan. Dan itu jangan. Ma khalaqta hadza batila. Ini balik kepada tadi. Seorang yang hamba taat kepada Tuhan akan lihat semua benda subhanallah. Semua benda subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan, itu sahaja janji dah dilakukan, pasti untuk ditunaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita buka ini dan membawa kepada kita rasa ketaatan kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rabbul Jalil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasihi kita. Allah kurniakan kepada kita rasa kecintaan yang tinggi kepada Ilahi dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya Allah min ladunka ilman wa fahman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.